Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab Jam'ul Fawaid wa Jawahirul Qala'id, muka surat 5 baris yang kelima daripada atas, muka surat 15 baris 5 daripada atas. Wa qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, Hei A'rabi, tanggungkan risalahku kepadanya apabila engkau datang ke negeri Kan'an. Jadi sambung kisah Nabi Yusuf alaihi salam yang bertemu dengan seorang Arab Badui di Mesir. Yang mana Arab Badui ini bila ditanya oleh Nabi Yusuf alaihi salam, dia berasal daripada Kan'an. Kan'an ni sekarang ni kalau kita panggil bahasanya dekat Palestin sana lah. Kawasan-kawasan Syam dan Palestin sana ada namanya Kan'an. Sebab Nabi Ya'qub alaihi salam ni lah keluarnya ataupun dia panggil adanya keturunan Israel ni. Jadi Israel ni bahasa Ibrani yang asalnya maksudnya Abdullah, hamba Allah Ta'ala. Hamba Allah Ta'ala ataupun hamba Allah yang taat. Itu asal bahasa Israel. Jadi yang jahat tu bukan Israel, bukan perkataan Israel, itu Yahudi tu. Yahudi itu agama dia. Jadi bukan semua Israel itu Yahudi. Israel ni macam bangsa lah. Macam Cina. Cina bukan semuanya kafir belaka, ada yang Islam. Begitu lah. Jadi Israel pun bukan semuanya Israel bukan semuanya Yahudi. Ada yang Islam, ada yang masih berpegang pada kitab lama yang menurut dia masih tulis lah. Dan ada yang macam Yahudi yang sekarang kita tengok. Jadi sekarang kita kata, jadi dia ni menyuruh seorang Arab Badui ni untuk berjumpa dengan pak dia di Kan'an, untuk memberitahu kata Yusuf ni anak dia masih hidup. Maka dia pun kata, Hei A'rabi, wahai Arab Badui, tanggungkan. Tanggung ni bawa. Dalam bahasa Arab dia terjemah ku bahasa Arab, ku bahasa Melayu lah. Jadi tanggung. Tanggung ni makna bawa. Bawakan risalahku. Risalah ni utusan. Jadi dia nak suruh khabar ke pak dia, aku ni ada kat sekarang ni Mesir ni, sihat wal afiat saja. Tu bahasa kita lah. Jadi dulu tidak ada WhatsApp, tak ada Facebook, tak ada apa. Jadi nak telefon macam mana? Jadi hanya boleh menghantar utusan sahaja. Jadi dia pun hantarlah A'rabi ni sebagai utusan untuk balik ke Kan'an, negeri asal dia. Hei A'rabi, tanggungkan, bawakan risalahku, utusanku kepadanya, kepada Nabi Ya'qub alaihi salam. Kepada Nabi Ya'qub alaihi salam.
apabila engkau datang ke negeri Kan'an, mana hantar, mana sampaikan pesanan apa yang aku nak sampaikan ni, bila mu datang ke negeri Kan'an. Jadi Mesir ke Kan'an ni macam kita kata Mesir ke Palestin lah. Nak kata jauh tak jauh, nak kata dekat tak dekat. Itulah sebelah-sebelah je. Tapi walaupun sebelah-sebelah zaman dulu kalau naik unta tu, ambil makan bulan juga tu. Tak macam kita naik kapal terbang. Maka datangkan, maka Nabi Yusuf pun suruh bagi tahu macam ni, suruh buat lagu ni. Maka datangkan akan tempat Yaqub, iaitu pak dia. Dan apabila lalu thuluth malam, thuluth ni 1/3. Jadi nabi-nabi dan rasul-rasul ni ibadat waktu malam tu biasa. Kita ni muncullah waktu Ramadan tu lah boleh ibadat bagus pun. Hak malam tu alhamdulillah dah. Tapi kalau dapat buat lebih luar daripada bulan Ramadan lagi bagus. Tak dapat buat macam Ramadan pun, dapat buat secebis daripada macam Ramadan pun jadi dah. Contoh subuh pukul 6 lewat dah ni, 5.30 bangun sembahyang 2 rakaat boleh dah. Ataupun 5.45 ke sempat lagi tu 2 rakaat boleh, tak ada masalah. Bukannya kita ni nak ada semangat macam ulama dulu buat 1000 rakaat, buat tu wali besar tu. Nak buat 200 rakaat, 300 rakaat. Imam Ahmad rahimahullah 300 rakaat. Ali Zainal Abidin rahimahullahu ta'ala cicit Nabi SAW 1000 rakaat. Tu tak mampu dah kita ni. Jadi kita buat qadar yang mampu asalkan istiqamah lesat. Ataupun tak boleh juga tahajud tu pun, mari sembahyang berjemaah subuh. Kerana orang yang sembahyang berjemaah subuh pahala dia macam qiyamul lail sepanjang malam. Orang yang buat sembahyang isyak berjemaah, dia punya pahala seperti qiyamul lail separuh malam. Tu sebab apa pahala besar begitu? Kerana nak menggalakkan kita untuk dapat pahala yang besar dengan ibadat yang boleh kita buat. Jadi thuluth malam dia kata apabila lalu thuluth malam. Thuluth ni 1/3 malam. Mana bila 1/3 ni kita bahagikan daripada awal malam sehingga subuh tu berapa jam, bahagi 3. Ambil 3 yang awal. Itulah dia panggil thuluth malam yang awal. Dan apabila lalu thuluth malam, kalau kita kata 12 jam malam ni, maka 4 jam. Mana lepas 4 jam malam, gitu. Dan engkau dengar akan tasbihnya tasbih Yaqub. Waktu tu pak aku akan bertasbih. Punya hebatnya anak ni sampai tahu pak dia buat ibadat apa. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tasbih itu. Subhanallah tu maha suci Allah. Maha suci Allah apa dia? Maha suci Allah daripada sifat-sifat yang tidak lahir. Tu tasbih. Jadi kalau kita disunatkan untuk tasbih ni, kalau secara khususnya pahmayang 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu akbar, kemudian ditutupkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai habis, maka diampunkan seluruh dosa kecilnya. Itu fadilat dia lah. Jadi ada banyak amalan-amalan yang boleh menyebabkan gugur dosa kecil, antaranya tasbih tadi. Maka dia kata, dan apabila engkau dengar akan tasbihnya tasbih Nabi Yaqub, dan kembali ia Nabi Yaqub dengan menangisnya, dengan menangis Nabi Yaqub, yakni dia beribadah, dia bertasbih kepada Allah sambil dia menangis. Tu orang yang ingat Allah Subhanahu wa taala. Nangis pada waktu malam kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika tu dia pun kata, serulah olehmu akan dia, akan Nabi Yaqub dengan katamu assalamu alaika. Ni Nabi Yusuf suruh buat ni bila sampai ke Kan'an. Dia suruh pergi tempat Yaqub, dia suruh pergi rumah dia, nanti pak dia akan bertasbih, akan bermunajat pada Allah selepas berlalunya 1/3 malam. Waktu tu mu ketuk pintu, assalamu alaika. Dia sebenarnya assalamualaikum. Kalau kita assalamualaikum, kerana kita hanya bukan setakat memberi salam kepada orang tu, bahkan kita niat memberi salam kepada malaikat yang ada di situ. Sebab tu assalamualaikum. Sama lah dalam sembahyang, assalamualaikum warahmatullah. Kita yang rukunnya assalamualaikum warahmatullah sunat.
Jadi bila kita Assalamualaikum warahmatullahi kali belah kanan, maka kita disunatkan untuk niat beri salam pada orang sebelah, sama ada jin, sama ada manusia, sama ada malaikat. Lepas tu Assalamualaikum warahmatullahi kiri pula, sama. Niatkan salam tu pada orang sebelah, jin, manusia, malaikat. Begitu tu sunat saja, bukan wajib. Jadi sebab tu kita guna Assalamualaikum, tak kata Assalamualaika. Kalau Assalamualaika ni seorang, Assalamualaikum ada orang, Assalamualaikum banyak orang sama ada laki-laki termasuk sekali perempuan. Jadi dia suruh bagi salam Assalamualaika ni. Kalau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sepakatlah dia panggil bertepatan dengan sunnah Nabi SAW. Sebelum cakap bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi, sebelum cakap. Lepas tu kalau orang ceramah ke apa ke, sebelum dia nak cakap tu Assalamualaikum warahmatullahi, tu awal kalam, awal-awal nak cakap. Barulah lepas pada tu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, pumpa baru cakap. Tu etika bercakap lah dia panggil. Tak tahulah kalau sekarang etika dari sudut apa nama, dia panggil apa dah, etika untuk program-program ni lah. Tak tahulah, awal-awal perkataan tu dia sebut Assalamualaikum, kau bismillah dulu. Maka di sini suruh ucap salam dulu. Lepas tu dia katakan olehmu Assalamualaika, hei orang yang kena zalim, nokta. Ni panggilan sajalah. Jadi Nabi Yaqub alaihi salam kena zalim kerana apa? Kerana dibuang anak dia. Jadi dia kena berlaku jahat atas pok dia lah. Pok dia sampai sedih sampai sekarang bertahun-tahun kerana pisah dengan buah hati dia Nabi Yusuf alaihi salam. Maka dia pun kata, datangkan akan dikau dengan pesuruh. Mana tadi? Hei orang yang kena zalim, aku datangkan, aku ni orang Arab Badui. Aku datangkan akan dikau Yaqub dengan pesuruh daripada orang yang makrub, lagi duka cita. Jadi dia bahasa dia agak sedikit menarik lah. Dia kata aku datangkan akan dikau ni, aku sekarang mari ni dengan pesuruh, yakni dengan utusan daripada orang yang makrub. Makrub ni sama maksud dengan duka cita, orang yang sedih lah. Orang yang sedih, yang dijual dengan rupa kehambaan di dalam negeri Mesir. Panjang dia punya mukadimah. Wahai Nabi Yaqub, Assalamualaikum, wahai orang yang kena zalim, aku datang daripada risalah, daripada utusan orang yang kena zalim. Aku datang dengan utusan orang yang duka cita, yang mana dia pernah dijual, tahap kehambaan di Mesir. Kan Yusuf ada di Mesir. Ni baru Yusuf suruh kata ni, dia tak kata lagi ni. Ni Yusuf suruh kata kepada pak dia macam ni. Kemudian telah menanggungkan daku kepada kamu pesuruh, yakni telah membawakan akan daku, telah diutuskan akan daku kepada kamu pesuruh. Ada utusan yang aku nak bagi tahu ni. Ini nampak pelik lah kalau daripada Nabi Yusuf nampak. Ni tak jumpa lagi Nabi Yaqub. Nabi Yaqub beri dialog. Nabi Yusuf silap. Nabi Yusuf beri dialog kepada orang Arab Badui ni, suruh cakap kepada pak dia lagu mana. Punya tertik ni cakap satu. Supaya dia tidak mengejutkan pak dia. Duduk tengah sedih, tak mengejutkan pak dia ketika sedang beribadah. Kemudian dia kata, dan jika ia mana tadi? Habis. Dan jika ia Yaqub tanya akan dikau, akan Arab Badui. Ni Nabi Yusuf kata lagi. Kalaulah dia kata macam ni, maka tilik olehmu kepada aku. Kemudian ia Yaqub membukakan daripada pusatnya, maka dilihat atasnya bekas daripada kebanyakan kucuk Nabi Yaqub. Jadi dia kata gini, dan jika ia Yaqub tanya akan dikau. Ini kalau Nabi Yaqub tanya kepada Arab Badui ni, maka tilik olehmu Arab Badui kepada aku. Bukan. Betul lah. Bukan. Maka tiliklah olehmu Yaqub kepada aku Arab Badui.
Kemudian ia Yakub membukakan daripada pusatnya. Membuka daripada pusat ni makna apa? Membuka daripada pusat ni kita boleh kata bila orang Arab Badui itu mari tegur Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam pun daripada ibadat, sibuk ibadat duduk situ, maka dia pun tengok kepada Arab Badui tadi. Dan jika betul, maka dilihat atasnya, atas Nabi Yakub, bekas daripada kebanyakan kucuk Nabi Yakub. Kucuk dengan mana? Kucuk ni cium dengan mulut. Dia banyak cium dengan mulutnya kepada Nabi Yusuf waktu dia kecil. Sampai ada bekas-bekas ni dia panggil bahasa-bahasa cinta kepada pak dia. Bahasa-bahasa cinta ginilah. Bab kita punya tajuk ni mahabbatullah, mahabbatun nas ni. Jadi bahasa dia pun melayang juga tu. Dan jika ia Yakub bertanya akan dikau daripada tahid lalat. Jadi kalau dia kata Yusuf, dia dah tahu dah, Nabi Yakub tahu dah kata Yusuf ni adalah utusan, adalah orang yang memberikan utusan pada Arab Badui untuk sampaikan kepada Nabi Yakub. Maka mesti dia akan tanya kepada rupa paras Nabi Yusuf sekarang. Maka Nabi Yusuf pun bagi tahu dah awal-awal. Kalau dia tanya begini daripada tahid lalat, kalau dia tanya berkaitan dengan tahid lalat pada pipi, maka Nabi Yusuf alaihissalam ni ada tahid lalat. Jadi dia kata kepada orang Arab Badui itu, kalaulah pak aku Nabi Yakub alaihissalam tanya berkenaan dengan tahid lalat di pipi aku ni, maka katalah olehmu bahawasanya air mata Nabi Yusuf tu telah menghapuskan tahid lalat tu. Bagi tahulah kepada pak aku tu, kalau tahid lalat dia tanya tentang tahid lalat aku, katalah kepada dia bahawasanya tahid lalat aku ni dah hilang sebab air mataku lalu di situ sehingga menghilangkan kesan tahid lalat. Hebat. Menangis tu sampai sedih, menangis tu sampai tahap boleh hilang tahid mata. Kalau Nabi Yakub alaihissalam nangis sehingga boleh jadi selaput mata, punya sedihnya dekat Nabi Yusuf alaihissalam yang telah menghilang. Dan katalah olehmu, Nabi Yusuf pun suruh kata lagi, katalah olehmu bagi Nabi Yakub, hei bapakku, bahwasanya telah aku haramkan diriku daripada tertawa-tawa. Nabi Yusuf sejak dia tu berpisah dengan bapaknya, dia bercita-cita dan berazam untuk tidak ketawa. Dia haramkan diri dia untuk gelak ketawa. Sebab bercerai dengan dikau Nabi Yakub. Ni cita-cita dan harapan dia sejak dia berpisah dengan pak dia diharamkan, dia mengharamkan, bukan Allah Ta'ala haramkan. Dia mengharamkan diri dia daripada rasa boleh nak gelak. Dia mengharamkan dia ni berasa gembira, berasa tertawa-tawa, terbahak-bahak kerana lepas daripada pisah daripada dengan bapak dia yang Yakub alaihissalam. Dia haramkan diri dia. Sama jugalah orang adik perempuan dia yang sehari dia akan sebut, adik perempuan dia pun mengharamkan diri dia ketawa-tawa sehinggalah pak dia akan rasa seronok. Maka tiada aku berbantal. Ni Nabi Yusuf suruh beritahu ke Nabi Yakub gini, maka tiadalah aku Nabi Yusuf berbantal, tidur pun tak berbantal. Mana tidur tak sedap manalah selama pisah dengan pak aku ni. Dia tidur berbantal ni boleh, tak masalah, cumanya payah nak bangun sikit lah. Payah nak bangun sikit kalau bantal ni sebab sedap. Jadi sunnah Nabi SAW kalau tidur ni, tidur balik kanan. Tidur balik kanan, kita berbantalkan dengan tangan. Berbantalkan dengan tangan. Bantal tu tak apa, tak ada masalah. Lepas tu letak tangan ke atas pipi tu, gitu lah. Alik belah kanan. Itu sunat lah, sunnah Nabi SAW dan sunat begitu. Kemudian sebelum tidur tu sunat baca surah-surah yang disunatkan baca, antaranya ialah surah Al-Mulk, kemudian surah As-Sajdah pun digalakkan. Itu dua surah yang boleh mengelakkan kita daripada fitnah kubur. Kemudian baca ayat kursi, kemudian 3 qul, hembus kepada seluruh tubuh badan kita. Kemudian ditambah pula amalan ulama, Bismillahirrahmanirrahim 21 kali.
Lepas tu tidur. Ataupun nak tambah lagi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim, 3 kali kalau kita tak baca lagi. Dia baca 3 kali pagi, 3 kali petang. Petang tu start asal. Kalau tak baca, waktu teringat nak baca tu bacalah. Tambah satu lagi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tu 3 kali juga pagi dan petang. Tu dia panggil zikir pelindung daripada perkara-perkara yang berbahaya. Kemudian, dan tiada aku Nabi Yusuf tidur di atas hamparan. Hamparan pun dia tak tidur, dia tidur atas lantai gitu ya. Hingga ia Nabi Yusuf berjumpa akan dikau Nabi Yakub. Ni Nabi Yusuf suruh Arab Badui ni kata begini kepada pak dia bila nanti sampai kepada Kanaan. Panjang mesej tu. Maka menangislah bila dengar Nabi Yusuf suruh cerita begitu, maka menangislah Arabi itu. Tak semena-mena Arab Badui pun menangis. Sedih tengok Yusuf punya mesej tu kepada pak dia. Dan berkata Arabi tadi, Arab Badui pun kata, hei Ghulam ni budak-budak lah. Dia panggil yang Yusuf budak gitu ya. Hei budak, siapa yang kuasa menyampaikan akan pesuruhan ini? Dia tanya, siapalah yang kuasa, yang mampu untuk menyampaikan utusan yang kau suruh sampai ni? Aku tak sanggup kalau ikutkan lah. Sebab tu menangis, sedih sangat. Pisah pak dengan anak. Pisah pak dengan anak ni bukan berlaku pada Nabi Yusuf dengan Nabi Yakub saja. Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail pun sama juga. Ada juga dia punya kisah tu. Sehingga kan nak sembelih pak dia mimpi, Nabi Ibrahim AS mimpi untuk sembelih Nabi Ismail redha, sami'na wa ata'na. Dia bagi tahu ke anak dia, semalam aku mimpi sembelih kamu ni. Maka Nabi Ismail pun dengan rela hati tanpa ada berdalih, dia pun suruh sembelih. Nak pisah tu antara anak dengan pak tu. Nabi Ibrahim AS pun dengan rela hati, dengan redha pada Allah Ta'ala suruhan dia, maka dia pun ambil lah pisau tu untuk sembelih kepada Nabi Ismail. Asah pisau, tak ada nak sampai ke tekuk Nabi Ismail, turunlah pula suruhan Allah, suruh sembelih binatang al-an'am, lembu kambing tu. Lembu kambing tu. Kalau Nabi Ibrahim kibas. Kibas ni kami biri-biri lah. Jadi kami biri-biri, maka sebab itulah kita, Nabi SAW, umat dia disyariatkan untuk berkorban ketika Aidil Adha. Asal usul dia situlah. Nabi Ibrahim AS mengorbankan diri dia kepada agama Allah Ta'ala untuk mengorbankan anak dia sendiri dengan mimpi yang dia nampak. Kerana mimpi Nabi-Nabi dan Rasul ni betul, bukan macam mimpi kita. Mimpi kita yang mengaruh, tak boleh jadikan sandaran. Bahkan mimpi kita tidak boleh jadi sumber ilmu, tak boleh. Maka tatkala berhadap ia Arab Badui tadi kepada negeri Kanaan, dia pun nak bertolak lah ni. Dia nak pergi dah, nak balik dah ke negeri asal dia, Kanaan. Diterangkan kenderaan Arab Badui tu. Arab Badui pun pasang spotlight kereta. Kereta tak ada lah, kereta lembu tu lah. Kereta lembu ataupun unta dia tu. Dan tiada ia Arab Badui tadi berkata-kata serta ahli Arab Badui. Dia tak bercakap dengan keluarga dia. Dan berkata ia Arab Badui, haram atasku aku berkata-kata hingga aku sampaikan pesuruhan Ghulam, pesuruhan Yusuf tu. Aku haramkan diri aku bercakap dengan keluarga aku, sehinggalah aku berjumpa dengan Nabi Yakub AS, dan aku bagi tahu apa yang disuruh bagi tahu oleh Nabi Yusuf AS. Jadi maknanya Arab Badui ni dia bawa keluarga dia lah. Jadi tak bercakap langsung dengan keluarga dia. Dia kira puasa lah. Puasa dia pula berkata-kata. Puasa ni tahan diri pada sesuatu, panggil puasa dah pada bahasa. Jadi kalau contoh kita tak mau bercakap hari ni, jadi kita puasa daripada bercakap. Tapi bukan puasa syarak tu, bukan puasa tahan minum makan tu. Hak tu puasa dari sudut istilah syarak. Puasa semata-mata dari sudut bahasa Arab ialah menahan diri. Hak tu puasa.
menahan diri daripada apa-apa, dia panggil puasa. Maka bila dah sampai kepada Kanaan, maka datanglah ia Arab Badui kepada rumah yang mempunyai duka cita. Syekh Daud pun tulis gitu. Rumah yang mempunyai kedua duka cita. Sebab apa? Sebab sahib ataupun ahli rumah tu Nabi Yaqub alaihi salam, pak Nabi Yusuf. Maka dia sifatkan, Syekh Daud sifatkan rumah yang mempunyai duka cita. Padahal bukan rumah tu, pemilik rumah tu Nabi Yaqub alaihi salam. Macam kita katalah, pergi tanya orang sebelah, pergi tanya rumah sebelah. Pergi tanya rumah sebelah. Kalau orang tu bodoh, dia pergi tanya rumah sungguh. Dia tak tanya orang tu, dia pergi tanya rumah. Ada tak ni sekian, dia pergi tanya rumah. Tu bodoh sikit. Kalau dia tu tahu dan faham bahasa Melayu, pergi tanya rumah sebelah, maknanya pergi tanya orang yang di rumah sebelah. Gitu. Jadi samalah sini, rumah yang mempunyai duka cita. Kok mana? Rumah sedih ke mana? Bukan. Rumah tak sedih. Ahli rumah, orang yang duduk dalam rumah tu yang sedih. Tu bahasa dia. Dan duduk ia Arab Badui tadi pada pintu rumah Yaqub, menanti akan waktu Nabi Yaqub 3/1/3 malam yang Nabi Yusuf suruh tadi. Nabi Yusuf kan suruh tegur pak dia tu, ketuk pintu rumah dia selepas berlalu 1/3 malam. Jadi dia duduk tunggu situ. Ni antara adab dengan Rasul dan juga adab dengan Tok Guru pun gitu juga pada asalnya. Tok Guru tak mari lagi, ataupun Tok Guru tak buka pintu rumah lagi pada waktu dulu, dia pergi ngaji kat rumah Tok Guru dia. Jadi bila ngaji guru kat rumah Tok Guru dia tunggu depan pintu Tok Guru, tak ketuk pintu. Tok Guru buka pintu, barulah dia masuk dengan izin dia. Kalau tak, pas sudah duduk situ. Nampak lambat sangat tak ada tu, alik dia tak ada untuk mengganggu Tok Guru dia. Tu adab dia lah. Orang dulu, zaman dulu begitu. Zaman sekarang kalau buat gitu kok, habis kita. Kalau Tok Guru tu suruh ketuk pintu, boleh lah, tak salah. Ni orang panggil zaman-zaman dulu tu, dia macam tu adab dia. Dia tak ketuk pintu Tok Guru, dia tunggu di depan pintu Tok Guru tu. Sampailah kena pada waktu dia, ada hajat untuk ketuk, baru dia ketuk. Dia bukan main ketuk suka hati. Kemudian kata musannif, maka tatkala mendengar ia Arab Badui akan tasbih Nabi Yaqub. Tadi Nabi Yusuf tak kata dah, bila dia duduk bertasbih tu baru pergi tegur. Dan menangis Nabi Yaqub, dia dengar dia duduk menangis bermunajat dengan Allah Taala sambil bertasbih. Berkata ia Arab Badui, Assalamualaikum. Dia pun tegur. Jadi Assalamualaikum sekurang-kurang salam. Nak lebih sikit, Assalamualaikum warahmatullahi. Cuma kita ni wajib nisbah jawab ni, sunat jawab lebih. Kalau dia jawab Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi. Begitu. Kalau dia Assalamualaikum warahmatullahi, jawab lebih sikit, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia cakap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Begitu. Jangan kurang lah, sama ada sama ataupun lebih sikit. Itu salam. Salam ni sunat. Jawab salam wajib. Jawab salam ni wajib, beri salam tu sunat. Dia kata Assalamualaikum daripada gulam di Mesir, daripada budak Yusuf di Mesir. Dia bagi tahu ni salam ni bukan aku nak bagi salam ni anakmu ni yang nak bagi salam ni. Assalamualaikum daripada Mesir, kirim salam. Kirim salam. Jadi kirim salam ni, kalau sekarang ni contoh sekarang orang buat umrah ni, orang biasanya akan kata macam mana? Kirim salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau 100 orang kata gitu, adakah kita wajib untuk sampaikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau 100 orang ataupun banyak orang lah? Jawapan dia tak wajib. Tak wajib kirim salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 100 kali je sekali sudah. Selamat Assalamualaikum ya Rasulullah. Itu sunnah dia.
Assalamu alayka ya Rasulullah. Itu paling pendek lah. Dia panjang lagi, ada panjang lagi, yang panjang lah. Kalau orang pergi umrah dia ada buku dia tu, duduk depan baca lah. Tapi orang dah ada hafal dah, boleh lah. Ataupun tak mau hafal pun, tak mau tengok pun, hak tu paling mudah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Soalan, kenapa assalamu alayka? Kenapa tidak assalamualaikum? Sebab Nabi SAW suruh begitu. Jadi Nabi SAW suruh begitu, kita kena sebut begitu. Assalamu alayka ya Rasulullah. Dalam selawat dibahaskan selawat ni kena sertakan salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Salam dengan salat. Salam dengan salam dengan selawat ni kena sertakan. Kalau tinggal salah satu, khilaf ulama, ada yang kata makruh, ada yang kata khilaful aula. Kalau kita Allahumma salli ala Muhammad sahaja tanpa wasallam, khilaf ulama makruh ataupun khilaful aula. Jadi antara selawat yang kata makruh tu ialah kalau tinggal salah satu daripada salla dengan salam ataupun salli dengan salim. Kecuali kalau daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapan Rasulullah punya salam tu tak ada salam ataupun tak ada salla, maka sunat begitu walaupun tidak sebut salla dan salam. Jadi antara tak sebut dua-dua ni ialah ketika ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, assalamu alayka ya Rasulullah, tidak ada salla. Tidak ada salla. Perkataan salla ataupun salli tak ada. Yang adanya assalamu, salam. Jadi itulah yang disunatkan untuk kita buat tanpa tambah salla. Tanpa tambah salla ataupun as-salatu wassalamu alayka. Tak payah. Assalamu alayka tu. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullah taala, kirimkan atas kamu. Dia kata assalamualaikum daripada gulam, daripada budak iaitu Yusuf di Mesir, kirimkan atas kamu atas Nabi Yaqub. Dia kirim salam ni. Jadi dia tolong sampailah salam tu. Jadi kalau kita contohnya, kalau orang kirim salam kepada kita, orang tu kata, ada orang kirim salam ke mu, maka kita jawab assalamu alayka wa alaihi salam. Assalamu alayka wa alaihi salam. Begitu. Dia kata gini, perkataannya gini. Mamak tu kirim salam kepada kamu, assalamualaikum. Kita pun jawab wa'alaikumussalam, wa'alaika wa alaihi salam. Begitu. Wa'alaika wa alaihi salam. Assalamu betul lah, wa'alaika wa alaihi salam. Betul. Kalau dia kata ada orang kirim salam kamu ni, assalamualaikum wa alaika wa alaihi salam. Begitu cara jawabnya. Maka mendengarlah saudara perempuan Yusuf. Duduk tengah-tengah bincang dengan Nabi Yaqub, tiba-tiba saudara perempuan Yusuf, adik dia lah, namanya Diman. Dan adalah ia Diman, adik perempuan Yusuf tu, sonya telah memperbuat satu tempat yang berbetulan dengan tempat Yaqub. Jadi dia ada satu tempat yang berhadapan dengan pak dia Nabi Yaqub alaihi salam. Dan bersumpah ia adik perempuan Yusuf tadi, bahwasanya ia adik perempuan Yusuf tiada tertawa-tawa hingga melihat akan bapa adik perempuan Yusuf, Yaqub, tertawa. Ni dia punya prinsip pula. Adik perempuan Yusuf, saudara perempuan Nabi Yusuf ni, prinsip dia tak akan cakap, tak akan ketawa, tidak akan gelak, melainkan pak dia akan gelak. Pak dia seronok, baru dia seronok. Ni cinta antara anak dan pak. Pak susah hati, anak susah hati. Begitu. Macam sama Islam jugalah. Kawan kita susah hati, kita turut susah hati. Ni kawan susah hati, dia seronok. Terbalik. Dia seronok, kita sedih pula sebab degi. Terbalik itu. Kalau terbalik tak boleh, tak kena. Dia kena seronok, dia kita seronok. Dia sedih, kita sedih. Tu orang Islam yang sebenar. Kemudian dan menyeru ia saudara perempuan Nabi Yusuf itu. Menyeru ni makna jawab.
Ia tu kena pada saudara dah. Menyeru ia saudara perempuannya, saudara perempuan Yusuf itu, dia seru, dia jawab begini, Waalaikumsalam. Dia tolong jawablah pihak pak dia. Jadi ini nak menunjukkan hukum beri salam seorang kepada orang ramai, maka orang ramai itu cukup jawab seorang memadai, fardu kifayah. Jadi contoh kalau kita pergi satu kumpulan orang, Assalamualaikum, 10 orang tu, seorang dia jawab, memadai dah. Seorang je jawab, memadai. Yang jawab tu mestilah mukallaf lah, balik apa semua tu. Mestilah sudah mukallaf. Kalau seorang pun tak jawab, haram semua. Sebab tidak menjawab salam. Jadi antara dia panggil apa, tata cara beri salamnya, hak sedikit beri hak banyak, yang sedikit beri salam yang banyak, yang berjalan beri salam yang berjalan beri salam yang duduk, yang berkenderaan beri salam yang berjalan, yang tu yang muda beri salam pada orang tua. Gitu lah. Tu dia tata tertib dia. Bukan bermakna tak boleh bagi salam sebaliknya. Tak boleh. Contoh kalau kita kata orang berjalan beri salam pada orang duduk. Dah kalau orang duduk beri salam boleh juga. Bukan makna kita diam selamba gitu dah. Cuma tertib dia, aturan dia lebih moleknya orang berjalan beri salam pada orang duduk. Orang berkenderaan beri salam pada orang berjalan. Dan seterusnya. Jadi kalau orang beri salam 10 orang, 10 kena jawab. Lepas tu kalau jadi cikgu contohnya, masuk kelas anak murid tu, kita beri salam, bukan anak murid tu. Kalau anak murid tu berdiri, 30 orang anak murid, Assalamualaikum cikgu, 30 kali kawan tu kena jawab. Sebab apa? Sebab 30 salam. Cara pun tak kena lah, sebab cikgu seorang, murid ramai, cikgu yang kena beri salam. Tu. Cikgu yang kena beri salam, masuk kelas tu, Assalamualaikum. Kawan tu pun berdiri, Waalaikumsalam, jawab ramai-ramai. Betul. Kalau anak murid beri salam, berdiri dia bagi salam kita, jenuh kita, jawab seorang-seorang salam, tak memadai, jawab Waalaikumsalam sekali ya. Jadi itulah sebab tu ada aturan dia punya tutorial ataupun disiplin dalam beri salam tu. Jadi hak sikit beri kepada hak ramai. Jadi contoh kita buat 3 orang. 3 orang beri salam pada seorang, jawab 3 kali. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Seorang mari, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Seorang mari lagi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Begitu. Setiap orang hak dia masing-masing. Jadi hak kita bila orang beri salam kena jawab. Sebab itulah orang sikit beri salam pada orang banyak, selesai masalah. Kawan tu jawab seorang pun jadi dah. Ketua kelas jawab, hak lain tak jawab, boleh dah. Kalau cikgu tanya awak tak jawab tu, boleh dah Ustaz, patut kifayah. Anak murid tahu lagi. Contoh lah. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, kata Waalaikumsalam, siapa orang yang membaharu duka cita? Bahasa dia, siapa ni orang yang mendatangkan masalah lagi ni? Dia cakap gitu. Orang ni mari datang masalah lagi, orang ni tengah sedih, dia mari buat kacau lagi. Dia kata perlahankan olehmu suara kamu. Dia cakap kepada orang Arab Badui tu, mungkin suara dia lantang kot, dia suruh pelan, hingga jangan didengar oleh orang makrub itu. Makrub dia duka cita, iaitu Nabi Yaqub alaihissalam. Janganlah sampai Nabi Yaqub terkejut dengan suara kamu tu, slow sikit. Tu ni adab cakap lah. Adab cakap ni jangan cakap derah-derah kan. Tu kalau pergi rumah orang, tamu rumah orang, jadi tetamu, kita sebagai tamu nak pergi rumah orang pun ada adab dia. Adab ketuk pintu. Ni ada ketuk pintu pun feel dah. Ada ketuk pintu 3 kali. 3 kali itu bukan 3 kali terus, tak. Ketuk sekali, ketuk, tak ketuk. Ketuk tu pula ketuk yang ringan, bukan ketuk macam nak rebam pintu. Ketuk dengan hujung kuku ya. Tak. Lepas tu tunggu, kita bagi salam lah, Assalamualaikum. Tunggu sekejap, loading sekejap. Takut tuan rumah duk pakai pakaian. Jadi duk tak 3 kali belah. Mana dah kawan tu nak buka itu. Dia kena sekali, lama sikit loading. Lama tak buka pintu lagi, kali kedua pula tak Assalamualaikum. Bagi salam pun kena betul juga. Ni duk Assalamualaikum. Dia maikum belakang. Ma'arif li sukun. Tak ada ma'arif li sukun. Assalamualaikum. Tu. Kena bagi salam pun kena betul. Ya loading sekejap. Tunggu
tunggu sekejap, tak buka lagi. Barulah kali ketiga ketuk lagi, Assalamualaikum, tak buka juga, barulah cabut. Maknanya sama ada dia tak mau terima tetamu ataupun dia tak ada persediaan untuk terima tetamu. Sama lah tu. Sama ada dia sibuk ataupun tak mau untuk menerima tetamu. Tu hak dia. Jangan kita kata, tengok aku mari tak buka pintu. Tu tak ada adab. Aku mari tak ada rumah, orang lain mari ada rumah. Pula dah. Jadi kita kena husnul zan. Jadi kalau dia buka pintu pula, bila buka pintu jangan diri depan pintu, lepas ketuk tu membelakangi pintu, supaya mata kita tidak tepat masuk dalam rumah dia bila dia buka pintu. Jadi kalau kita ketuk tu, kita contoh ni pintu ni, jadi kita ketuk tu, kita hadap belah sana. Tunggu loading saat tak ada pun, ketuk lagi, hadap belah sana. Dia buka dah pintu, barulah kita tengok daripada tepi. Tengok tu dalam keadaan tak nampak isi rumah dia, apa benda yang ada dalam rumah dia. Itu ada sebagai orang yang nak masuk rumah dia. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.